أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كافة الأنبياء والمرسلين أولياء والصالحين، ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأجمعين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah dan Alijatan Kuasanya, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para asatizah, seluruh muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat lagi kita bertemu dalam siri pembacaan kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sampai kepada muka surat 36. Muka surat 36 iaitu perkara yang ke-31. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Perkara yang ke-31 iaitu kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Abdullah bin Busr, seorang sahabat radhiyallahu anhu, berkata, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Faqala la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi ta'ala. Ini satu hadis lagi berkaitan dengan zikir daripada seorang sahabat Abdullah bin Busr. Itu seorang bertanya, anna rajulan, seorang lelaki bertanya, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak ke atasku, alayya, ya, qad kasurat alayya. Jadi syariat Islam ini dah banyak ke atas aku, maka fa akhbirni, sahabat itu bertanya, maka beritahulah kepadaku, fa akhbirni itu beritahu aku, khabarkan kepadaku, bisyai'in, sesuatu yang boleh aku jadikan sebagai pegangan, bisyai'in atashabbathu bihi. Jadi kalau ikut syarah di sini, kaitan dengan hadis ini, iaitu dia katakan bisyai'in, nanti kita syarah, kita habiskan bacaan ini dulu. Iaitu faqala la yazalu lisanuka ratban
min zikrillahi ta'ala, iaitu beritahu kepada sahabat ini bertanya, beritahu kepadaku sesuatu yang boleh aku jadikan sebagai pegangan. Sebagai pegangan ini, baginda menjawab, jadikanlah lidahmu sentiasa basah. Itu dia katakan, atashabbathu bihi la yazalu lisanuka ratban. Jadikanlah lidahmu, lidah ratban, sentiasa basah, kan? Min zikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allahu Ta'ala. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, dia katakan bahawa lelaki itu bertanya, katanya syariat Islam itu dah banyak. Syara'i' itu daripada syariah. Syara'i' itu banyak, lebih daripada satu lah. Sebab apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kalau di Mekah itu lebih kepada Nabi mengajak kepada membetulkan akidah. Membetulkan akidah itu artinya mentauhidkan Allah, daripada menyembah berhala-berhala itu kepada menyembah Allah yang esa. Itu 10 tahun, 13 tahun Nabi di Mekah membetulkan itu saja. Itu saja. Kerana cabaran dengan kaum Quraisy musyrikin itu bukan kecil, sangatlah besar, kerana mereka susah nak meninggalkan akidah lama, meninggal menyembah berhala dan sebagainya. Sukar bagi mereka nak tinggal atas berbagai sebab. Jadi selama 13 tahun Nabi membetulkan akidah itu dahulu. Sebab itu ayat-ayat yang turun di Mekah lebih banyak kepada membetulkan dan mengajak kepada beriman kepada Allah. Apabila di Madinah, sampai di Madinah, maka ayat-ayat ataupun hukum-hukum Allah telah pun turun. Dan wahyu Allah turun pun adalah mengikut peristiwa-peristiwa yang berbagai. Masyarakat Islam di Madinah telah pun makin besar, makin berbagai aktiviti kehidupan, masalah perkahwinan, masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah kekeluargaan, masalah harta benda dan macam-macam. Dan semuanya itu berlaku di Madinah. Kerana disitulah segala hukum hakam mula bertambah dan syariat-syariat Islam telah pun dilaksanakan di Madinah. Jadi dengan kerana itu banyaklah dikatakan syara'i', banyaklah syariat ataupun perintah-perintah Allah itu banyak yang kena dipatuhi. Dan semua syariat itu membetulkan kehidupan manusia daripada kehidupan jahiliah kepada kehidupan Islam, pada kehidupan yang diridai oleh Allah dan mengikut wahyu Allah dan mengikut syariat Allah. Ini dikatakan syara'i' tadi. Dan itu dikatakan inna syara'i al-Islam, syara'i al-Islam qad kasurat. Dah banyak dah syariat yang turun. Jadi sahabat ini bertanya, alayya, katanya kepada diri dia lah, dia bertanya, dah banyak syariat dah turun. Tapi dia bertanya pada Rasulullah, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Beritahulah aku satu perkara yang aku boleh berpegang. Apa maksud dia di sini? Iaitu dia katakan zahiru annahu arada bizalika ma zada 'ala al-fara'id min al-nawafil. Dah banyak dah turun perkara-perkara berkaitan dengan kefarduan dan perkara sunnah. Kerana yang fara'id itu la manduhah anha wa yajibu 'ala al-mukallaf al-qiyam biha wa hiya mahsurah mahdudah maklumah, dan macam-macam lah. Perintah-perintah syariat itu bermacam-macam. Dan termasuklah bab-bab albir, kepada kebajikan. Yang sangatlah banyak dan luas. Fahiya kathirah wasi'ah. Dan kata Syekhul Islam rahimahullah, bi anna hadhihi syari'ah bi manzilati syara'i' al-muta'addidah. Karena syariat-syariat yang diturunkan itu sangatlah banyak dan bermacam-macam syariat yang diturunkan,
dan termasuklah bab-bab kebajikan dan amal soleh. Dan dikatakan juga perkara syar'an ini berkaitan dengan ibadah badan, al-badaniyah fiha mutanawwi'ah. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan. Ibadah ni ada berkaitan dengan harta, berkaitan dengan badan. Kan? Macam kita solat, itu ibadah apa? Ibadah yang berkaitan dengan badan kita. Kena dirikan solat mengikut rukun-rukunnya, aqwal wal af'al. Kerana as-salah itu ad-du'a muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah doa, mula dengan salam, benar dengan takbir, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu dikatakan as-salah. Aqwal wal af'al, perkataan dan juga kelakuan, perbuatan, dan mula dengan takbir dan sudahi dengan salam. Itulah salat. Itu juga dengan haji. Haji badan dan harta sekaligus. Dan kalau zakat lebih kepada ibadah harta dan sebagainya. Sebab itu dikatakan di sini bahawa ibadah-ibadah itu ada yang berkaitan dengan badaniyah dan juga berkaitan dengan harta. Baik. Seperti puasa dan sebagainya, salat dan berbagai-bagai salat. Puasa pun dengan berbagai-bagai jenis puasa. Puasa sunat, puasa wajib, puasa nazar dan sebagainya. Betul juga salat, salat wajib, sunat dan banyaklah berbagai jenis salat. Dan betul haji dan umrah dan sebagainya. Dan apabila dilihat kepada ta'abudatul maliyah, jadi ini pun banyak kathirah mutanawwi'ah seperti kita sebut tadi. Begitulah dia katakan wa hakadha sa'iru abwabul bir. Dan ini semua adalah merupakan syara'i yang diturunkan, yang diperintahkan kepada semua orang Islam. Baik. Jadi di sini disebutkan juga bahawa semua perkara-perkara ini diperintahkan kepada aku, kata sahabat ini. Tetapi apa yang dia minta sekarang ini ialah beritahu, iaitu beritahu aku apakah suatu ibadah, suatu amalan yang boleh aku berpegang. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, yakni atamassaku bi, yang aku boleh berpegang dengannya, dan la atrakahu bi hali min al ahwal, dan tidak akan tinggal dalam apa hal sekalipun. Ini beritahu. Kalau yang lain itu mungkin ada kita buat dan ada kita tinggal, tapi sahabat ini minta suatu amalan, suatu perbuatan, suatu zikir yang mana dia akan buat berterusan dan tak berhenti. Dalam apa hal sekalipun tak perlu ataupun tak semestinya dia berhenti. Dan sibuk ke, dalam dia senang ke, dalam dia macam apa sekalipun, jadi amalan ini tidak boleh ataupun tak semestinya dia berhenti. Jadi artinya disebut di sini, akhirnya disebut bahawa qala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah tabaraka wa ta'ala. Itu dia katakan, jadi maka jadikanlah lidahmu sentiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini dalam apa keadaan pun, kita duduk seorang-seorang pun boleh berzikir, duduk ramai-ramai pun boleh berzikir, kita dalam kenderaan boleh berzikir, nak tidur pun boleh berzikir sebelum lelap. Sebelum kita lelap, di tangan kita boleh bertasbih, boleh berzikir, dan kita sibuk macam mana pun. Jadi perkara ini Nabi sebut bahawa la yazal lisanuka ratban bi zikrillah, maka basahilah lidah kamu itu dengan berzikir kepada Allah. Baik. Jadi itulah yang maknanya apa yang boleh kita lakukan daripada hadis ini, apa yang Nabi nasihatkan kepada sahabat ini, iaitu basahkan lidah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana dengan berzikir kepada Allah itu akan memberi pahala yang besar, ganjaran yang besar. Kalau kita pergi kepada hadis yang ke-32 itu, iaitu
yang berkaitan dengan zikir ini juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul ibadati afdalu darajah 'inda Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Qala az-zakiruna Allah katsira. Jadi di sini pun berkaitan dengan zikir juga, iaitu disebut sini Rasulullah ditanya apakah ibadah yang tertinggi darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi zikir ini ada darjat dia, ada dia punya kategori ataupun kedudukan zikir ini, ataupun amalan ini ada kedudukannya di akhirat. Walaupun kita nampak ringan, sebab itu dikatakan amalan yang sedikit tetapi ganjarannya besar. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh buat perkara yang ringan, seperti berzikir, bertasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu merupakan dua kalimah yang sangat ringan tapi berat di timbangan mizan. Ya, kalimatani khafifatani. Ya, tapi sangat disukai oleh Habibatir Rahman. Allah sangat suka kepada dua kalimah itu, kalimatani. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tapi timbangannya sangat berat. Bukan di dunia ini tapi di akhirat. Sama juga dengan hadis ini. Dikatakan sini, ayyul ibadah afdalu darajah 'inda Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Qal az-zakiruna Allah katsira. Iaitu berzikirlah. Baginda menjawab, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Pada hari kiamat, orang banyak berzikir itu sangat tinggi darjatnya, sangat lebih kedudukannya. Afdalul darajah 'inda Allah, pada sisi Allah, bukan pada sisi manusia, tapi pada sisi Allah. Zikir kepada Allah itu sangatlah tinggi kedudukannya, dan Allah beri darjat yang tinggi. Qultu ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah. Ghazi ini peperangan, itu ghazwah. Wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jal. Maka dikatakan, Nabi katakan, orang yang banyak berzikir kepada Allah, aku katakan, wahai Rasulullah, walaupun daripada orang yang berperang di jalan Allah. Jadi zikir dengan perang fi sabilillah itu dijadikan perbandingan. Orang ni berzikir, orang ni perang sabilillah. Maka sahabat tadi tanya, mana lebih afdal? Tu ditanya tu. Wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jal qala law daraba bi sayfihi fil kuffar wal musyrikin hatta yankasira wa yahtadiba daman lakana zakiruna Allah afdalu minhu darajah. Tingginya darjat zikir ini sehingga sahabat tu bertanya, walaupun orang tu perang fi sabilillah sampai bawa pedang, potong, panggal kepala orang, bunuh dan dibunuh. Kalau pergi perang ni sama ada kita membunuh orang atau orang membunuh kita. Sampai ke peringkat itu pun Nabi kata hatta yang kasira wa yahtadiba daman. Walaupun orang itu sampai pedangnya patah dan berlumuran darah. Yang kasir itu pedangnya patah dan wa yahtadiba dama, sampai dia bertumpah darah atau berlumuran darah. Lakana zakiruna Allah, tetapi orang yang berzikir kepada Allah lebih tinggi darjatnya, afdalu minhu darajah. Jadi di antara orang yang pegang pedang pergi perang sabilillah dengan orang yang berzikir adalah lebih lagi pada sisi Allah orang yang berzikir pada hari kiamat. Baik. Jadi di sini kita lihat bagaimana kelebihan berzikir itu. Kalau orang yang tahu, dia tak tinggal zikir, sentiasa dia berzikir. Dan zikir ini, apa dia zikirnya? Kalau disebut yang terbaiknya ialah afdalu zikr la ilaha illallah. Itulah afdalu zikr. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Sebab itu kita bila nak berzikir, nak bertahlil atau selepas salat, kita sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah bahawasanya itu tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka tersebutlah zikir itu seberapa banyak yang kita mahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir yang terbaik. Dan zikir-zikir yang lain lagi lah, kan? Yang kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil,
Semua zikir-zikir. La ilaha illallah. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa taraf atau kelebihan orang yang berzikir kepada Allah itu sangat tinggi. Kerana dia berzikir itu, dia hatinya dekat dengan Allah. Hatinya dekat dengan Allah. Dan dia sentiasa mengaku Allah itu Tuhannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku redha dan Allah itu Rabb, Tuhanku, dan Islam itu agamaku, dan Muhammad itu nabi wa rasuli, nabi dan rasul. Baik. Jadi di sini bahawa berzikir itu haruslah menjadi amalan kita. Hendaklah jadikan amalan kita. Dan hati orang berzikir ini sentiasa tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu tatma'innul qulub, hatinya akan menjadi tenang, hati-hati itu menjadi tenang. Zikir juga ala bizikrillah. Bukankah dengan zikir kepada Allah itu mencapai atau membuatkan hati kita tenang? Bila hati itu tenang, seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Fajr yang akhir itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Mutmainnah tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu jiwa yang itminan, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah dengan redha, radiyatan mardiyah, dan Allah meridai kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi di semua rentetan ini, rangkaian ini, semuanya membawa kepada syurga, kan? Membawa kepada syurga. Zikir kita nampak macam ringan, mudah, kan? Dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya dia adalah satu laluan ataupun kunci kepada syurga. Zikir itu membawa kepada syurga, sebab dia mendatangkan ketenangan. Tenang mana tak tenang kita mesti mengingati Allah. Allah yang mencipta makhluk. Tapi kalau makhluk itu mengingatinya, tentulah dia mendapat kelebihan darjat. Tu katakan darjat. Ini di akhirat. Afdalud darajah inda Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Tapi di dunia ini dah dapat dah. Apa kelebihan di dunia? Itu tadi itu. Tatma'innul qulub. Ketenangan hati-hati yang tenang lah. Dapat ketenangan hati. Di akhirat lebih lagi, dengan darajah yang sangat tinggi pada sisi Allah, dan lebih tinggi daripada orang yang berperang di fi sabilillah, walaupun sampai pedangnya patah, dan dia dalam perang itu dia memangkas ataupun memukul mati orang, membunuh orang, tapi lakana zakirunallah afdalu minhu darajah, kerana berzikir kepada Allah itu lebih tinggi darjatnya. Artinya kalau pergi berperang pun dia berzikir juga pada Allah. Jadi berperang sambil berzikir pun satu juga. Bukan kata perang tu kecil, kerana perang mati syahid ini pun besar juga ganjaran pahalanya. Tapi ketika dia berperang itu pun dia berzikir kepada Allah, maka ketika itulah kelebihannya. Sebab itu kita sekarang ini pun, kalau kita buat apa sekalipun, kita cuba lihat kepada kehidupan kita seharian. Adakah kita apabila pergi bekerja itu dah lupa berzikir? Adakah kita dah mula sibuk pergi ke ladang tu dah lupa berzikir? Adakah kita dah sibuk kerja di pejabat dan sebagainya, lupa nak berzikir? Jadi maknanya tadi, hadis yang pertama tadi, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala, dalam apa keadaan pun zikir itu tak mengganggu, tidak mengganggu. Kita boleh berzikir dalam apa keadaan. Tengah bekerja pun boleh berzikir, kan? Sebab zikir ini dia melibatkan hati. Dia bukan, tapi disebut sini lisan, dengan lidah, basah dengan lidah. Tapi ketika kita sebut berzikir kepada Allah itu, hati kita kena berjalan sekali. Bukan lidah duk sebut tapi hati tak ke mana-mana. Macam kita solat, tu khusyuk solat itu zikir juga, kerana kita sebut kalimah ataupun ayat-ayat ataupun aqwal yang kita sebut dalam bacaan bentuk lidah. Allahu Akbar,
Kemudian kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, baca surah, baca tasbih dan sebagainya. Lidah kita basah menyebut. Kerana lidah ini bila kita mengeluarkan kalimah dan jadi basah. Kalau kita diam, tak basah. Itu zikir itu dia jadi basah kerana lidah itu bergerak-gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun la haula wala quwwata illa billah, seperti kita hadis yang lepas, kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Satu juga zikir. Jadi bila kita mengeluarkan kalimah, proses lidah kita mesti mengeluarkan dan membasahkan lidah, basah lidah. Tapi kalau diam tak sebut apa-apa, keringlah lidah tu. Jadi di sini disebutkan tadi bahawa berzikir itu tidak mengganggu. Dalam bekerja pun boleh berzikir, dalam nak tidur pun zikir, dalam kenderaan boleh berzikir, ketika berjalan boleh berzikir, kaum ibu sedang masak pun boleh berzikir, menghayun anak sambil mendudui anak pun boleh berzikir. Dan sebab itu kita sebagai seorang Islam yang berimanlah, mukmin dan muttaqin, beriman dan bertakwa kepada Allah, kita tidak sangat ataupun seharusnya tidak berada di tempat yang boleh melalaikan kita. Tidak boleh berada di tempat yang boleh melalaikan kita daripada berzikir kepada Allah. Contoh, berada di tempat-tempat yang lara lah, tempat-tempat yang muzik contohnya, tempat-tempat hiburan, kelab-kelab malam, disco atau apa-apa sahaja tempat yang boleh melalaikan kita. Ketika itu apa yang disebut oleh lidah, mereka duk bukan dia zikir, tapi dia duk ikut nyanyian, lagu-lagu, dan lirik-lirik lagu, hafal lirik lagu tu, hafal lirik lagu, nak ikut sama karaoke dan sebagainya. Ketika itu lidahnya basah dengan apa? Bukan dengan zikirullah lagi. Dia benda lain yang dia sebut, lirik lagu, pujaan itu, pujaan ini, maka dia lupa kepada zikir kepada Allah. Jadi ketika itu terputus dia daripada hubungan dia dengan Allah. Sebab itu kalau boleh kita tak sibuklah dengan berada di tempat-tempat yang melalaikan, melara. Tempat yang lara itu elaklah, kerana di situ tempat syaitan. Syaitan suka melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Tapi kalau tempat orang beribadah, syaitan tak ada peluang, kan? Jadi dia tak ada peluang. Jadi dengan kerana itu dua hadis itu tadi, bahawa la yazalu lisanuka ratwa min zikrillah ta'ala, basahilah lidah kamu itu sentiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis yang ke-32 ini, iaitu disebutkan ayun ibadah afdalud darajah, apakah ibadah yang sangat tinggi darjatnya pada sisi Allah pada hari kiamat, iaitu Nabi kata az-zakirunallaha katsira, banyak-banyak. Katsira tu banyak, banyak tu tak ada had. Berapa banyak yang kita boleh sebut, berapa banyak yang kita nak sebut, dan berapa banyak yang kita mampu sebut, kan? Jadi kita dalam keadaan aman, damai, tak ada kritikal apa-apa. Contoh, orang peristiwa-peristiwa, na'udzubillah, kan, kita pun bukan harap tidak berlaku lah kepada kita semua. Dalam kapal terbang, pesawat akhir-akhir ini banyak yang hilang, pesawat yang tenggelam dan terjunam dalam laut dan tak dapat nak angkat naik lagi dah, kubur mereka dalam laut itulah, macam berlaku di Aceh apa di mana, yang tenggelam dalam lautan itu, yang lubuk arus laut itu, yang tak mampu lagi nak angkat pesawat itu naik, maka semua pesawat, kru dan juga penumpangnya berkubur di situlah, kan? Baik, ketika itu apa yang kita nak sebut apabila berlaku kegawatan, kecemasan, emergency, tengok sayap kapal terbang dah berasap, mula keluar asap, lepas tu keluar api, apa yang kita nak sebut? Tidak lain dan tidak bukan melainkan Allah, 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 kan? Sebut Allah sajalah, kerana sekejap lagi tamatlah, ya. Adat kata
sukarlah nak diselamatkan lagi, terjunamlah. Jadi apa ayat kalimah yang akhir? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sebutlah Allah. Siapa kata la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, dakhala al-jannah. Itu juga ayat yang lain yang disebutkan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman. Itu dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Nak pastikan kita mati dalam Islam, tentulah qal la ilaha illallah. Itu pasti kita Islam. Sebab itu bila orang sakit nak mati, kita berada di sisinya, ajar dia la ilaha illallah. Karena nak pastikan kalimah akhirnya itu ialah la ilaha illallah, supaya dikatakan dakhalal jannah. Pastikan dia dari sana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mati melainkan kamu mati illa dalam Islam. Jadi semua ni ada rangkaian, rentetan ataupun kaitan hubungan kehidupan kita seharian ini. Dalam keadaan aman ni kita okey lagi, tapi bila sampai saat yang terakhir, saat yang taubat dah ditutup, pintu taubat dah tertutup. Macam kisah semalam saya memberi satu tazkirah ringkas, ada satu kematian 2 hari lepas, sementara menunggu jenazah datang sebab postmortem dekat hospital, jenazah tak sampai-sampai. Semua jemaah dah tunggu nak solat jenazah. Jadi ambil peluang berzikir ataupun tazkirah ringkas berkaitan dengan kematian. Jadi insaflah bila berlaku satu kematian bagi kita yang masih disambung lagi hayat ini, yang masih lagi Allah panjangkan usia ini. Insaflah kita bahawa yang dah mati itu semuanya dah tamat, khatam dan nuqtah. Kebaikan yang dia nak buat pun dah tak boleh buat dah, tutup. Dan keburukan yang dia nak lakukan jadi keburukan untuk menambah dosa pun dia tak boleh buat dah. Dosa dia dekat yang dia dah buat sebelum itu. Sebelum nyawa dia terkeluar daripada badan, itulah dosa. Kalau sekiranya berlaku keburukan dan kesilapan dia, dosa yang berlaku setakat nyawa dia ada sebelum dicabut. Itu yang kebaikan yang dia buat. Dia puasa, dia zikir, dia sedekah, dia solat wajib, solat sunat dan sebagainya. Pahala-pahala yang dia buat sebelum nyawanya tercabut, semua pahala itu dikira. Dan keburukan yang dia buat sebelum nyawa dia berpisah, itu juga tercatat. Dan bawalah dia, uruskan jenazahnya, mandi dan kafan, kemudian solat jenazah dan bawa ke perkuburan untuk disemadikan, kemudian ditalqinkan. Baca talqin untuk memperingatinya. Sebab kisah orang mati ini, saya baca dalam satu kitab Ar-Ruh, disebut bahawa orang mati adalah kisahnya diangkat ke langit dan sebagainya, turunkan balik ke dalam tanah perkuburannya, dan selesainya semua sekali nyawanya dimasukkan balik. Artinya selesai semua, dia kembali berada dalam alam barzakh itu, hidup semula dalam alam barzakh, bukan alam dunia, untuk menjawab soalan-soalan mungkar dan nakir. Mungkar, nakir, soalan-soalan itu semua adalah benar, ya. Mati itu benar, kiamat itu benar, Rasulullah SAW itu benar, soalan mungkar nakir itu benar, syurga dan neraka itu benar. Artinya bila dah benar itu berarti soalan-soalan di alam barzakh itu adalah benar. Bagaimana dia nak jawab? Dimasukkan semula nyawanya dalam alamnya, bukan alam dunia lagi. Baik. Jadi insaf kita apa? Sebelum sampai ke peringkat itu, sebelum sampai ke alam itu, inilah dia yang Nabi pesan, Nabi ingatkan kita berzikir. Berzikir. Lepas itu disebut tadi, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Apakah yang boleh aku berpegang, aku boleh bergantung pada amalan itu wahai Rasulullah? Nabi kata, basahkan lidah kamu dengan berzikir kepada Allah.
Syariat itu dah ditunaikan. Itu dikatakan inna syara'i al-Islam qad kathurat. Banyak dah syariat-syariat yang diturunkan, yang diwajibkan. Itu pun dah tertunai. Tapi dia minta satu lagi yang boleh menjadikan pegangannya, iaitu Nabi kata, basahilah lidah kamu dengan berzikir. Dan hadis yang kedua itu dikatakan afdal darajah indallah ta'ala yaumal qiyamah adz-dzakirunallaha katsira. Walaupun dibanding, tak sebanding zikir kepada Allah itu sebanyak-banyaknya, tidak sebanding dengan minal ghazi fi sabilillah. Walaupun dia ghazwah, dia perang pada sabilillah, sehingga dia daraba bi sayfihi fil kuffar. Ini perang dengan musyrikin kufar lah. Contoh dia begitu. Sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah. Lakana zakirunallah afdal. Sesungguhnya tetap orang yang berzikir kepada Allah afdalu minhu darajah, lebih tinggi darjatnya daripada orang yang berperang itu tadi. Kan? Baik. Jadi fahamlah kita bahawa amalan zikir ini perlulah kita amalkan, banyak-banyakkan, kasiro, banyak. Jadi banyak pilihan, bukan satu perkara zikir. Tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan sebagainya. Afdalul zikr fa'lam annahu afdalul zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Jadi banyakkanlah sebut la ilaha illallah. Dan katakan satu hadis yang lain bermaksud membaharui i'tiqad kita, akidah kita itu dengan sentiasa menyebut la ilaha illallah. Sebab itu dalam solat kita ada sebut la ilaha illallah, dan tahiyat awal dan tahiyat akhir dan sebagainya. Jadi berarti apabila kita solat, kita sentiasa membarui akidah ataupun i'tiqad kita dengan la ilaha illallah. Dan selepas solat, lepas salam, kita berzikir lagi la ilaha illallah. Dan di mana-mana kita menyebut la ilaha illallah. Dan apabila kita menghadapi satu kesulitan dan kepayahan, kita sebut la ilaha illallah. Kan? Dan banyak lagi macam-macam zikir yang boleh diamalkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Dan balasan Allah bukan saja nanti kita di akhirat, tapi di dunia juga telah terasa kesan zikir kita itu, iaitu ketenangan hati, ketenangan jiwa, keluarga yang bahagia, keluarga yang elok dan sebagainya. Ini semua membuatkan kelebihan berzikir, nampak impaknya, kesannya pada kehidupan seharian kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Setakat itu dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu ataupun kuliah yang akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.